Hidup tidak selalunya indah, langit tak selalu cerah, suram malam tak berbintang, itulah lukisan alam, begitu aturan Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ingat lagi tak pada Ustaz? Alhamdulillah. Ada yang masih ingat Okey, nama saya Ustaz Muhammad Hanafi bin Mazlan. Okey. Adik-adik semua, sebelum Ustaz nak mengajar hari ni, soalan pertama Ustaz nak tanya, adik apa khabar? Alhamdulillah, semua baik-baik kan? Jadi Ustaz harap adik-adik semua dah sedia kerana hari ni tajuk kita agak berat. Jadi Ustaz perlukan ketekunan. Seperti biasa, sebelum kita mula belajar, rapatkan kedua tangan kamu dan sama-sama kita bacakan doa sebelum mula belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih adik-adik kerana bersama Ustaz membacakan doa. Okey adik-adik, sudah tentu kamu semua dah bersedia kan? Baiklah, Ustaz akan bawa bahan yang Ustaz nak tunjuk. Masih sama kan? Masih sama tapi kandungannya berbeza. Hari ini kita belajar Jawi tahun 4. Apa yang Ustaz nak ajar Adik-adik tahu tak? Okey, mari tengok. Seperti biasalah, kena teka dulu. Okey, cuba tengok kenderaan ni. Ini ialah kenderaan ke sekolah. Adik-adik pergi ke sekolah, naik apa? Di sini ada van, ini bas, ada kereta dan ada motosikal. Ustaz pasti antara ini yang adik akan gunakan. Cuba teka. Sebenarnya gambar ni, sebutan ni ada kaitan dengan apa yang Ustaz nak ajar. Ya, ada siapa nak cuba teka? Nafi. Apa dia? Betul. Hari ni kita nak belajar tentang kata pinjaman bahasa Inggeris. Ulang sekali lagi adik-adik. Kata pinjaman bahasa Inggeris. Serius adik-adik, tajuk ni sangat penting. Jadi adik-adik perlu fokus lebih sedikit. Ustaz betulkan sedikit. Fokus. Okey adik-adik, mari kita tengok apakah pengertian kata pinjaman bahasa Inggeris. Iaitu perkataan daripada bahasa Inggeris yang telah digunakan ataupun diserap ke dalam bahasa Melayu. Mari kita pergi yang seterusnya adik-adik. Iaitu selepas dah tahu tentang pengertian, Ustaz nak ajar pula satu daripada 4 cara ejaan ataupun sebutan kata pinjaman bahasa Inggeris. Boleh ya adik-adik? Okey, mari kita pergi yang pertama. Sebut bersama Ustaz. Cara mengeja perkataan pinjaman bahasa Inggeris. Untuk kali ini, yang pertama kita tengok huruf K dahulu. Perhatikan betul-betul. Yang pertama, huruf K. Suku kata akhir padanan dengan huruf kaf. Okey, Ustaz ringkaskan bagi adik faham. Biasanya kalau Jawi, Melayu, Jati, kita akan gunakan K hujung sebagai qaf. Untuk kata pinjaman bahasa Inggeris, semuanya digunakan huruf kaf. Dapat? Huruf kaf. Boleh ya? Okey. Sekarang Ustaz akan tunjukkan contoh-contoh bagaimana penggunaan huruf K ataupun kaf dalam kata pinjaman bahasa Inggeris. Mari tengok contoh yang pertama. Sebut bersama Ustaz. Cek. Cek. Ini ejaannya. Ca, ya, kaf. Cek. Tukar je. C sama dengan ca, ya sama dengan I sama dengan ya dan juga K sama dengan kaf. Boleh adik-adik? Kita terus ke yang kedua. Kek. Kek. K-I-K. Sebut betul. Kek. Ejaannya kaf, ya, kaf. Tak ada kaf. Yang ketiga, subjek. Subjek. Biasa adik sebut subjek kan? Betul kan? Ucapan yang betul ialah ataupun sebutan yang sebenarnya subjek. Okey, ejaan subjek. Sin, waw, ba, sub. Jim, ya, kaf, jek. Subjek.
Dan yang terakhir, bagi contoh penggunaan huruf kaf dalam kata pinjaman bahasa Inggeris ialah klinik. Klinik. Kalau dalam bahasa Melayu, dieja KLINIK, klinik. Untuk jawi, tukar saja. K sama dengan kaf, L sama dengan lam, I sama dengan ya, N sama dengan nun, I sama dengan ya, dan K hujung ialah kaf. Ada nampak tak huruf kaf? Tak ada kan adik-adik? Jadi sekarang set dalam pemikiran adik-adik, kata pinjaman bahasa Inggeris, K ialah kaf. Tiada kaf. Baiklah adik-adik, ada lagi 3 contoh kan? Tapi kita rehat dahulu. Selepas rehat, Ustaz akan cerita pula bagaimana 3 cara tersebut. Selamat kembali ke dalam rancangan Kafah di Hijrah. Adik-adik, sebelum kita berehat tadi, Ustaz ada nak cakap untuk kita akan bersambung slot seterusnya. Iaitu cara mengeja perkataan pinjaman bahasa Inggeris yang kedua. Okey, mari kita tengok sama-sama. Dieja mengikut aturan kata Melayu jati dan sebutan baku bahasa Melayu. Bermakna adik-adik kena sebut dengan ejaan atau sebutan Melayu jati yang betul. Mari kita tengok satu persatu. Adik-adik, mari kita lihat dan sebut bersama. Boleh? Contoh. Bas. Bas. Sebutannya mudah kan? Bas. Okey. Apa yang perlu adik buat ialah B ni tukar kepada ba, A buang. Kerana A vokal di tengah, kita buang. Dan S sama dengan sin. Sama juga seperti contoh kedua. Yang ini sebut betul-betul. Cuba adik sebut. Van. Salah adik. Lepas ni betul kan? Mari tengok macam mana sebutan sebenarnya. Van. Van. Jadi lepas ni kalau adik gunakan dengan kawan-kawan, jangan bagi kawan terkejut. Cakap dia, inilah sebutan yang betul. Bukan van. Van. Kita tengok contoh yang kedua. Okey, yang ini pun mesti adik-adik salah sebut. Okey, cuba sebut dulu. Dah agak dah. Bukan virus. Virus. Ada yang betul kamu kata kamu betul. Ustaz tahu kenapa kamu betul. Sebab kamu tengok berita kan. Pemberita sebut virus. Ustaz pernah tengok berita juga. Okey adik-adik. Jadi virus ni V sama dengan va, I sama dengan ya, R sama dengan ra, U sama dengan waw, S sama dengan sin. Virus. Sebut betul-betul adik-adik. Okey, kita pergi ke perkataan kedua. Yang ini pun mesti ada yang salah sebut. Cuba sebut dulu. Apakah perkataan ini? Planet. Salah adik-adik. Jom kita betulkan sama-sama. Planet. Planet. Maka pa, lam alif, pla, nun, ya, ta, net. Planet. Boleh? Kita teruskan lagi. Jangan keliru ya. Maknanya lepas ni sebutlah betul-betul. Okey, kita pergi ke cara yang ketiga. Cara mengeja perkataan pinjaman bahasa Inggeris yang ketiga. 2 huruf konsonan akhir dalam satu perkataan dieja terpisah sekiranya boleh membentuk suku kata jati Melayu. Nak mudah, jom tengok contoh dulu. Baru senang faham. Okey, contohnya. Okey, apakah perkataan ini? Teks. Teks. Okey, adik-adik apa yang perlu buat ialah tukarkan seperti biasa. Tita, iya, K, kaf dan jarakkan S di sini. Boleh adik-adik? Kerana kalau adik rapatkan, dia akan jadi bunyi bahasa Melayu jati. Jadi kena jarakkan. Yang kedua, sains. Sains. Ada yang sebut sains Bukan sains saja adik. Sains. Okey, caranya sama juga, tukar je S, sin, A, alif. Hamzah menggantikan diftong bagi I. Dan kemudian N sama dengan nun, sin nampak tak? Dijarakkan. Dijarakkan. Yang terakhir, X-ray. Caranya ialah eja dulu perkataan X. Alif, ya, ka, jarakkan. Sin, X. Kenapa? Supaya tidak membentuk bahasa Melayu jati. Dan ejalah ray. Ra, ya. Menggantikan R dengan Y. A tengah-tengah,
tiada. Baiklah adik-adik, kita pergi terus yang keempat. Cara mengeja perkataan pinjaman bahasa Inggeris yang keempat. Dua huruf konsonan akhir juga dalam satu perkataan dieja bersambung sekiranya tidak membentuk suku kata jati Melayu. Situasi macam tadi, tapi yang ini boleh sambung pula. Kenapa ya? Kerana jika disambung, dia tidak membentuk bahasa Melayu jati. Mari kita tengok contoh tu dulu. Mari sebut sama-sama. Bank. Bank. Bukan bank adik. Bank. Selalu tengok bank, pergi bank, rupanya bank. Bank. Ejaannya bank. B-A-N-K. Cuba tengok. Ada nga dan ada kaf. Kenapa ada nga? Kenapa tak tukar je N sama dengan nun? Kerana bank dieja mengikut sebutan. Bank. Ingat adik-adik? Okey, yang kedua. Golf. Golf. Ejaannya ga, waw, lam, fa. Salah. Adik-adik, di sini Ustaz nak bagi tahu. Dalam ejaan yang baru, dirapatkan. Kerana dia tidak akan membentuk bahasa Melayu jati. Biasa tengok kat buku teks macam jarak kan. Hari ini bersama dengan Ustaz Nafi, Ustaz terangkan. Maka rapatkan. Boleh adik-adik? Ingat, golf, rapat. Betulkan yang baru. Ini yang baru. Okey, seterusnya. Zinc. Zinc. Okey, yang ini lebih kurang macam bank. Kamu akan eja mengikut bunyi. Maka, zinc. Sebutannya zinc. Maka, zai, ya, nga, kaf. Zinc. Boleh adik-adik? Itulah dia kesemua empat cara penggunaan ejaan dalam kata pinjaman bahasa Inggeris. Boleh adik-adik? Ada berapa semuanya? Ada 4. Adik-adik kena ingat, apa yang Ustaz pesan tadi, pastikan sebutan tu betul. Subjek, bank, van, virus, planet. Susah. Itu Ustaz kata tadi. Betulkan yang biasa, biasakan yang betul. Agar adik selalu sebut dengan betul. Kita kena bangga dengan bahasa kita. Gunakan bahasa kebangsaan kita. Marilah amalkan ramai-ramai. Boleh adik-adik? Okey. Lepas dah belajar biasanya buat apa? Latihan. Jadi, kembali selepas ini, kita akan buat latihan bersama-sama. Baiklah adik-adik, selamat kembali ke dalam rancangan Kafah di Hijrah, di mana kita akan membuat latihan bersama-sama. Tapi sebelum tu, Ustaz nak kita sama-sama rumuskan dahulu apa yang kita dah belajar tadi. Permulaannya kita belajar pengertian kata pinjaman bahasa Inggeris, iaitu perkataan bahasa Inggeris yang telah diserap ke dalam bahasa Melayu jati. Terusnya kita akan kupaskan tentang 4 cara ejaan kata pinjaman bahasa Inggeris. Yang pertama ialah penggunaan huruf kaf di akhir suku kata, iaitu K kita jadikan kaf. Yang kedua, dieja mengikut sebutan baku bahasa Melayu. Contohnya, virus. Kena sebut virus, bukan virus. Yang ketiga tadi kita belajar di mana dua konsonan akhir dalam suku kata perlu dijarakkan bagi mengelakkan membentuknya bahasa Melayu jati. Contohnya, sains, di mana kita jarakkan dia. Kalau rapatkan boleh jadi nas. Nanas, maka kita kena jarakkan supaya tidak membentuk bahasa Melayu jati. Manakala yang keempat pula, boleh pula dua konsonan akhir itu dirapatkan kerana tidak membentuk perkataan bahasa Melayu jati. Contohnya, golf. Love tak ada dalam bahasa Melayu jati. Baiklah adik-adik, sekarang barulah kita akan mula membuat latihan. Dah sedia? Nak Ustaz nyanyi? Macam hari tu? Mari buat latihan, latihan. Mari uji minda bersama. Nak mimuk sikit kan? Adik-adik, jom baca. Latihan pengukuhan. Latihan pengukuhan.
Keluarkan perkataan kata pinjaman bahasa Inggeris di bawah. Senang je kan? Okey, nombor 1. Hobi Aqilah ialah memasak. Hobi Aqilah ialah memasak. Yang mana ya? Apa dia Siti Dania? Ya, hobi. Bagus. Yang kedua, Bukhari membeli komputer baharu. Bukhari membeli komputer baharu. Yang mana ya? Ya Kisha, komputer. Yang ketiga, Firdaus menulis menggunakan pen. Firdaus menulis menggunakan pen. Yang mana ya? Rakila, apa dia? Pen. Betul Rakila? Mari kita tengok soalan yang keempat. Hafizah gemar makan salad. Hafizah gemar makan salad. Ya Mikail Fadil? Betul. Apa dia ni? Sebut. Salad. Pandai. Yang kelima. Farizah baru pulang dari klinik gigi. Farizah baru pulang dari klinik gigi. Jawapannya? Ya, pandai Putra. Klinik. Yang terakhir dah. Fairuz pergi kerja menaiki motosikal. Fairuz pergi kerja menaiki motosikal. Yang manakah ia? Ya, betul Amza. Motosikal. 6/6. Betul lah, pandai semua. Adik-adik, Ustaz nak pergi kepada latihan kedua, iaitu keluarkan kata pinjaman bahasa Inggeris yang terdapat dalam soalan ni. Okey, mari kita lihat sama-sama. Yang pertama, basikal, kereta, bas, kereta api, lori, van. Manakah pilihan adik-adik? Saya dengar tu. Apa dia? Betul tu Putri. Iaitu basikal. Yang kedua siapa nak jawab pula? Pandai. Ya Nasuha. Bas. Betul. Yang ketiga ialah lori. Ya, betul. Yang terakhir, van. Ada berapa kesemuanya? 4. Okey, 4/4. Baiklah adik-adik. Seperti biasa, ada aktiviti di rumah. Cuba lihat aktiviti yang Ustaz sediakan ni. Iaitu, sila jawikan perkataan kata pinjaman bahasa Inggeris. Adik-adik perlu ambil 6 perkataan ini, adik jawikan. Lepas tu buat apa? Ya, muat naik di laman sosial dan jangan lupa #Kafadihijrah. Hari tu tak ramai yang buat, tapi Ustaz tetap gembira ada yang buat. Apatah nama dia? Amirul kot Ustaz rasa. Terima kasih Amirul sebab buat. Okey. Sebagai penutup, Ustaz nak bagi kata-kata hikmah, penghayatan. Hormatilah gurumu dengan sebaiknya agar keberkatan belajar bersama denganmu. Ingat adik-adik, adik-adik perlu menghormati semua guru adik-adik. Semua guru adik-adik. Supaya apa yang adik belajar mudah difahami dan boleh dibawa sampai bila-bila. Kerana di mana-mana pun kita semua nak mencari keberkatan. Keberkatan bekerja, keberkatan belajar dan sebagainya. Adik-adik sayang tak cikgu adik? Sayang. Okey, nanti hari guru jangan lupa sebut selamat hari guru. Okey adik-adik? Ingat pesanan Ustaz. Jadi hari ni macam mana? Okey tak belajar hari ni kata pinjaman bahasa Inggeris? Boleh amalkan cara yang betul? Boleh amalkan sebutan yang betul? Boleh eja dengan betul? Mudah kan? Ustaz dah ajar, tinggal adik-adik amalkan je. Kalau rasa keliru, rasa rungsing, boleh tengok semula. Buka je Facebook TV Al-Hijrah ataupun YouTube TV Al-Hijrah, adik rujuk di sana. Nanti nampak muka Ustaz lagi. Okey adik-adik, itu sajalah untuk hari ini. Ustaz ucapkan terima kasih kepada adik-adik maupun tuan-puan di rumah yang menonton Kafadihijrah. Ustaz akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. كلام قديم لا يمل سماعه تنزه عن قول وفعل ونيات كلام قديم لا يمل سماعه